Corak politik negara dijangka berubah selepas keputusan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Melaka diumumkan terutamanya melibatkan 3 parti Melayu iaitu PAS, UMNO dan Bersatu. Penganalisis politik Azmi Hassan berkata sebarang kerjasama antara 3 parti itu adalah bergantung kepada keputusan PRU Dun Melaka itu. Kerana selepas keputusan Pilihan Raya Negeri Melaka itu sudah pasti percongkakan politik itu akan berubah. Maksudnya jikalau UMNO menang besar dan Bersatu kalah teruk, maka PAS perlu memikirkan kembali di manakah sekutu mereka, siapa yang sekutu mereka yang lebih kuat, sama ada UMNO ataupun Bersatu dalam hal ini. Itu jikalau UMNO menang besar. Tetapi jikalau Bersatu itu menang besar dan UMNO kalah teruk, maka PAS sudah pasti akan bersama dengan Bersatu. Tetapi UMNO juga perlu memikirkan apakah mereka akan pergi solo pada PRU 15 nanti. Jadi segala apa kerjasama, sama ada akan bekerjasama kembali ataupun akan kekal status quo-nya bergantung kepada keputusan PRN Melaka itu. Menurut Azmi, gandingan muka lama dan baharu yang ditampilkan oleh semua parti yang bertanding di PRU Dun Melaka dilihat sebagai strategi terbaik dalam menambat hati para pengundi. Gandingan itu amat penting, iaitu gandingan daripada orang lama, ahli politik yang berpengalaman dengan ahli politik yang baru menceburui diri dan pengundi masih belum kenal lagi siapa tu. Saya lihat gandingan itu penting. Tidak boleh dikemukakan 80% muka lama, kerana pengundi akan memikirkan bahawa mereka dah muak dengan muka lama ni, mereka memerlukan sesuatu yang baru. Jadi dikatakan dengan pengenalan, dengan memperkenalkan, masih mengekalkan muka lama itu, tapi dalam jumlah yang kecil, itu adalah strategi yang betul untuk menambat hati pengundi. Sementara itu, dilihat parti-parti yang bertanding tidak mampu untuk berdiri sendiri kerana ia perlu juga untuk menjalinkan kerjasama dengan parti lain dalam menubuhkan sebuah kerajaan. Keputusan pilihan raya keluar, keadaan akan menjadi terdesak. Sebab keadaan sekarang kalau kita lihat, tiada satu parti pun yang boleh dikatakan menubuhkan kerajaan secara bersendirian. Jadi dalam hal ini, kita ambil senario yang paling mudah, iaitu kalau katakanlah UMNO memenangi 13 kerusi seperti PRU 14 katakanlah, maka UMNO memerlukan sama ada bekerjasama dengan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Ataupun jangan lupa Putera ada 5 calon. Dan bebas pun lagi banyak calon. Jadi kalau kita ambil senario UMNO yang memerlukan 2-3 kerusi lagi untuk menubuhkan kerajaan, kalau ada calon bebas, kalau ada calon putera yang menang, besar kemungkinan mereka akan merisik yang ini dulu. Kalau tak ada calon bebas dan calon putera, mereka akan merisik Perikatan Nasional. Itu senarionya. Dan jikalau Perikatan Nasional menolak juga, maka besar kemungkinan, bukan dikatakan sesuatu yang mengejutkan, UMNO akan merisik Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan secara bersama kerana keadaan terdesak pada ketika itu. Tambah beliau, keputusan PRU Dun Melaka ini tidak menggambarkan secara keseluruhan PRN 15, malah ia menggambarkan 3 parti utama yang bergantung dengan sokongan orang Melayu. Bagi saya, keputusan PRN Melaka ini tidak menggambarkan secara keseluruhan PRU 15. Tapi dia akan menggambarkan kerjasama di antara 3 parti utama yang cuba meraih daripada sokongan orang Melayu, pengundi Melayu, iaitu UMNO, Bersatu dan PAS. Pada ketika ini UMNO mengatakan mereka akan pergi solo dan mereka akan pergi solo lah di Melaka. Dan jika terbukti bahawa kalaulah UMNO dikatakan mendapat kurang dari 13 kerusi daripada PRU 14, maka UMNO akan memikir kembali adakah mereka perlu bekerjasama dengan Bersatu ataupun dengan PAS. Kalaulah Bersatu tewas teruk, PAS juga akan memikirkan di mana rakan mereka sebenar, sama ada UMNO ataupun Bersatu. Jadi dalam hal senario PRU 15, kalau nak dikaitkan dengan keputusan PRN Melaka itu, ianya hanya berkait kepada 3 parti ini.
Pakatan Harapan tidak akan banyak berubah. Sama ada mereka berjaya menubuhkan kerajaan ataupun kalau mereka tewas teruk pun, Pakatan Harapan tetap terdiri daripada Pakatan Harapan iaitu PKR, DAP dan Amanah. Tidak ada banyak berubah. Yang berubah adalah UMNO, Bersatu ataupun PAS itu. Strategi mengetengahkan calon muda memberi pilihan kepada pengundi untuk memilih pemimpin yang baharu. Ya, kalau kita lihat setiap parti mengemukakan calon baru, bukan calon baru saja. Itu calon yang muda yang ada berumur 21 tahun. Dan kita tahu dalam politik kena ada sepak terajangnya. Dan kalau calon itu baru, sukar dikatakan untuk dikatakan menerjah ataupun mempertahankan sepak terajang. Sebab itu dikatakan gabungan itu penting. Tapi dengan adanya muka baru ini, terutama sekali dalam UMNO kalau kita lihat, yang menjadi masalahnya adalah orang lama yang otai-otai dalam UMNO itu sendiri. Dengan mengemukakan 80% lebih muka baru, ia memberi satu nafas baru kepada pengundi untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan kita tahu bahawa pengundi sekarang ni dia suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi bukan saja Barisan Nasional, saya lihat Perikatan Nasional juga memberi peluang kepada muka baru dan Pakatan Harapan juga memberi peluang kepada yang muda-muda itu. Jadi dia dikatakan memberi nafas baru dan seelok-eloknya pengundi di Melaka itu membuat keputusan yang saya mahu melihat keputusan yang mengejutkan. Iaitu satu keputusan yang tidak disangka yang akan memberi persepsi ke arah yang lebih besar. Jadi itu harapan saya dengan berkait dengan calon muka baru ini, beri peluang kepada calon muka baru. Dan bukan saja beri peluang kepada calon muka baru, beri peluang kepada calon bebas sebenarnya. Jangan biarkan mereka hilang deposit. Biarkan 1, 2, 3 orang tu menang. Kerana dengan menang calon bebas ini maknanya politik kepartian itu dapat dikendurkan sedikit demi sedikit.